Okay, selamat petang semua. Very good evening everyone. Okay, hari ini kita akan belajar untuk Form 4 Account Bab 7. Okay, Account Perdagangan dan Untung Rugi. Okay, so here, I saw got some student cannot see the button for the microphone. Okay, boleh tak kamu tolong cikgu explain sebab saya tak dapat explain sekarang. Okay, so maybe you can help. Please help me to explain to them. Okay, so sekarang cikgu nak bagi sikit nota dulu. Okay, so sini. Tapi sebelum tu, saya nak introduce myself first lah. Okay, so as you see, teacher is called Miss Joanna. Okay, kamu boleh panggil saya Cikgu Joanna ataupun Teacher Joanna pun boleh. So, cikgu ada satu YouTube channel. I believe some of you know already, right? Ada yang tahu? Siapa yang tahu punya? Ada subscribe cikgu tak? Yes or no? Ada. Yes. Got. Okay, good. So please don't forget to click subscribe and follow teacher. Okay, so here, let's see. Untuk bab 7 ini, cikgu boleh cakap ini adalah bab yang paling penting. Kalau bab ini kamu tak pandai, belakangnya semua mungkin kamu pun tak pandai. Kenapa? Sebab actually bab belakang even though sampai Form 5 pun ada berkaitan. Yes, it's related. Basically Form 4 punya topik semua tu basic ya. Okay, so kita tengok sini. Akaun perdagangan dan untung rugi. Sebelum tu, kamu masih ingat apa tu ABLEH tak? What is ABLEH? Remember right? A stand for asset, B stand for belanja, L stand for what? Liability, E stand for equity, H stand for hasil. And then you think that, kena ikut ini lagi ke? Yes, kena ikut lagi. Okay, so sebelum tu cikgu tanya, kita punya kitaran perakaunan. First, kitaran perakaunan adalah dokumen. Betul? Lepas dokumen pergi mana? Lepas dokumen, buku catatan pertama. Okay, we call it BCP lah. Okay, lepas BCP is what? Buku catatan pertama, ledger. Betul. Lepas ledger apa? Imbangan duga. Yes, imbangan duga. Lepas tu kita kena buat apa? Baru kita belajar bab 6 kan? Bab 6, imbangan duga. Lepas imbangan duga, pelarasan. Okay, this one is bab 8. Bab 8. Pelarasan adalah apabila kita perlu buat pembetulan. Okay, we got correction ataupun ada maklumat tambahan yang kita belum lagi buat. Okay, then 6 adalah apa? Imbangan duga telaras. Okay, we also won't learn about this one yet sebab kita belum belajar pelarasan, so kita tak buat imbangan duga terselaras. So, lepas 7 apa? Lepas 6 kita pergi ke 7. Kita kena tutup apa? Kita kena tutup semua account. Okay, tutup account. Lastly, baru kita buat penyata kewangan, which is bab 7. You think that, terus kita skip banyak, terus kita buat ini. Yes, okay, we will learn. Actually, penutupan kita sudah belajar lah. So, kita belum belajar 5 dan 6. Ini bab 8, which is harder. So, kamu kena tahu dulu bab 8. Bab 8, penyata kewangan ada berapa jenis? Siapa tahu? Penyata kewangan ada 2 jenis. 2 type. 2 jenis. Satu adalah akaun perdagangan dan untung rugi. Cikgu bagi dia APUR, boleh tak? APUR, APUR. Dan satu lagi kita panggil dia apa? Penyata kedudukan kewangan. This one, you can jot down or you don't want to jot down, so doesn't matter. Ini belum lagi sampai key points, belum lagi. Okay, apakah fungsi akaun perdagangan? What is this function? Akaun perdagangan adalah untuk cari untung kasar. Bukan untung bersih lah. Untung kasar.
Okay, untung kasar. Lepas tu, untung rugi adalah untuk cari apa? Untung bersih. This one you need to jot down. Sebab kita nak belajar ini hari ini. This one. Perdagangan adalah untuk cari untung kasar. Untung rugi adalah untuk cari untung bersih. Okay, then sebelum tu, saya nak kamu ingat ABLEH, ALE. Ini 3 kita masuk mana? Ini 3 kita akan masuk dalam PKK. Okay, PKK. Bukan debit, PKK. Then, belanja dengan hasil kita akan masuk mana? Satu PKK, satu APUR. Yes. Okay, this one also you must remember. So, kalau hari ini kamu nampak aset, adakah aset kita cari untung? Do we include asset to find untung? No, kita tak guna asset. Kalau saya cakap liability masuk tak dalam untung? Nak cari untung? No. Tapi kalau saya cakap belanja cari tak untung? Yes, belanja guna untuk cari untung. Kecuali belanja hasil. Okay, take note these 2 things lah. Okay, dan sekarang cikgu nak ajar kamu format dia. Okay, saya nak kamu chop down. Ini adalah format yang kamu kena hafal. And it's the only format that you need to memorize so far. Okay, so sekarang saya pergi. Nak screenshot tak? Do you want to screenshot? Okay, dah? Sudah, copy. Okay, good. So let's go to the format. Tadi saya cakap kita akan belajar akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okay, we talk about akaun perdagangan. Akaun perdagangan adalah untuk cari apa? Akaun perdagangan adalah untuk cari untung kasar. Okay, so I'll write down. Untung kasar ada satu formula. By the way, akaun perdagangan adalah yang paling susah. Tapi susahnya tak berapa lah. So let's see. Untung kasar sama dengan apa? Okay, write down for you. Untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Yes. Okay, lepas tu, jualan bersih macam mana cari pula? How to find jualan bersih? Jualan bersih sama dengan, wait, I write down, make it nicer a bit. Okay, jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Okay, apa maksud jualan? Apa tu pulangan jualan? Jualan maksudnya kita jual berapa? Tapi kalau hari ini saya cakap, saya sudah jual 1,000 punya benda. Tapi ada orang dia reject. Okay, dia cakap, you punya baju sudah rosak punya. So dia pulang balik. So dia pulang balik, kita panggil pulangan jualan. Pulangan jualan 200. Adakah saya cakap jualan saya 1,000? No. Berapakah jualan yang sebenar saya? Jualan yang sebenar adalah 800 sahaja. That's why you need to count for jualan bersih. Okay? Okay, so jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Then kos jualan pula. Kos jualan ini pula. Macam mana cari kos jualan? Apa maksud kos jualan, tahu tak? Kos jualan maksudnya, semasa kita buat jualan itu, berapakah kos dia? Let's say just now I say already, saya cakap, saya jual 1,000, and then ada orang pulang balik. Dia pulang balik 200. Then saya cakap, jualan saya adalah 800. Boleh tak saya cakap, bos sudah untung 800? Cannot not? Cannot. Tapi banyak pekerja dia akan cakap, bos sudah jual, dapat duit 800 dia sudah untung. Kenapa dia bagi saya RM50 saja gaji? Can you think like this? Cannot. Sebab dia jual ada juga kos untuk barang dia. Betul tak? So, apakah kos dia? Kos dia formula inventory awal
Inventory awal tambah belian bersih tambah Audi. Lepas tu tolak inventory akhir. Okay, my inventory I use short form lah sebab saya tak cukup ruang ah. Okay, lepas tu mesti ada student cakap, apa tu Audi? Okay, don't worry, I will explain ah. Okay, inventory awal tambah belian bersih tambah Audi tolak inventory akhir. Audi is greater. Yes, you are right. Audi is greater. Tapi sini bukanlah. Okay, so sebelum tu, apakah formula belian bersih? Siapa ingat? Belian bersih formula apa? Oh, by the way, can you write a bracket here? Lukis bracket untuk belian bersih dengan Audi ini. Yes, belian tolak ulangan belian. Okay, belian tolak ulangan belian. Audi is an expensive car. Yes, you're right. That's why kita nak kamu hafal ini Audi sini. Okay, sini biar Audi bukan expensive car, but it's an expensive cost. Okay, ada cost. Ini adalah cost bagi jualan kita. Yang extra cost. Okay, let's say I explain the Audi. First one is A. A stand for what? Audi punya A, angkutan masuk. Apa tu angkutan masuk ah? Angkutan stand for what? Postage, like postage fee, shipping fee. Okay? Yeah, transport fee, shipping fee. Kamu beli barang, takkan orang barang itu datang ke kedai kamu guna kaki sendiri kan? Mesti ada orang yang angkat dia mah. Right? Orang yang angkat dia like pos laju kena bayar lah. Then U stand for what? Upah atas belian. So maybe when we buy something, we ask a person to help us. Tolong saya beli barang, then we need to pay. Duty, betul. Duty apa? Duty import ataupun duty atas belian. Apa maksud duty? Duty itu adalah cukai, tax. Okay, yes, cukai. Kita beli daripada China, daripada luar negara, kita kena bayar tax. Insurans atas belian. Apa ni? Kenapa nak beli insurans? Especially kita beli import, barang import. Kita beli handphone dari luar negara, import the handphone. Kalau itu handphone datang menggunakan aeroplane, and then itu kapal terbang hilang sudah. Then kamu punya stok pun hilang. Then rugi sudah. Betul tak? Yes, kita beli insurans untuk mengelak rugi, and then supaya kita boleh like memindahkan kita punya risiko kepada siapa? Kepada syarikat insurans. Ini matematik sudah. Okay, just for buying lah, when we buy only. So kalau syarikat kita terbakar, boleh guna ini tak? Cannot, right? Ini insurans untuk masa kita beli barang itu saja. So barang itu sudah sampai. Let's say ya, saya beli barang sudah sampai Malaysia. Perlu and then sampai Malaysia dia baru rosak dalam kedai kita. Boleh claim tak? Tak boleh juga. Upah atas belian means when we ask someone to help us to buy something, we need to pay for the fees. Okay, mungkin ada orang tolong saya angkat ke, saya kena bayar itu orang duit, upah, gaji. Okay, ataupun ada orang driver ke begitu, we need to pay something lah for the when we buy something. Okay, so kamu boleh screenshot ini. This is 1, 2, 3, 4, 5. Is it difficult? Account perdagangan? Dan copy. Better copy in your mind. Better copy in your brain. Dalam otak. Okay, sebab ini adalah full set sudah. No more extra thing. Itu saja. Okay, cikgu nak bagi kamu sikit masa. Boleh tak kamu copy, bukan copy. Hafal ini formula. Can you memorize this one? Kos jualan sama dengan inventory awal tambah belian bersih tambah Audi tolak inventory akhir. Can Okay, I give you 30 second. 30 saat. Sila hafal sekarang.
Okay, siap. Good. Then, sekarang cikgu nak bagi kamu sikit soalan. Okay, I want you to do some question. Siapa yang lambat sila screenshot ini ya. Sebab ini adalah nota untuk akaun perdagangan. Okay, I go to here. Go to question. Sekarang dia tanya, boleh tak kamu hitung kos jualan? Okay, ingat formula tak? What is the formula? Inventory awal. Let's write down first. Kos jualan sama dengan inventory awal tambah bracket belian bersih tambah Audi tolak inventory akhir. Okay, so sini kita tengok inventory awal. Inventory awal sini 10800 tambah belian besi. Okay, boleh tahu belian besi macam mana kira tak? Belian besi is belian tolak pulangan belian. Sama dengan jualan besi ya. So you count first. Belian tolak pulangan belian. And then tambah Audi. Do we have Audi here? Ada tak? Ada angkutan masuk 1,002 saja. Okay, one only. Minus inventory akhir. Inventory akhir 11200. Okay, cuba tekan calculator. Berapa jawapan kamu? $21950. Okay. 21950. Then, actually dia tak tanya untung lah. Tapi saya nak tanya, boleh tak kita dapat untung kasar? Can we find? Even though they don't ask extra question. Can Okay, kita nak cari untung kasar. Macam mana cari untung kasar? Formula adalah untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Okay, so jualan bersih kita berapa? Then kamu mesti cakap, cikgu tak ada pulangan jualan macam mana? Kalau tak ada pulangan jualan, yes, you just take the jualan 43500. And then tolak kos jualan 21950. Okay, so berapakah untung kasar kita? $21550. Okay, tapi ini dia tak tanya, saya cuma extra tanya saja. So kamu jangan confuse yang kalau tak ada pulangan dan kamu tak pandai buat, jangan takut. Tak semestinya setiap kali kita jual ada pulangan. Betul tak? It's not necessary like this. Sometimes we sell, we don't have return. Tak ada orang pulang. Okay, lepas tu cikgu belum lagi bagi nota satu. Apa lagi nota yang saya belum bagi? Ayat, kenapa dia begitu? Okay, kita sudah dapat akaun perdagangan. Ada satu lagi adalah akaun untung rugi. Betul. Okay, nanti kita akan buat ini ya. Okay, akaun untung rugi adalah untuk cari apa? Cari untung bersih. Okay, this one is very short. Senang ingat. Dia punya formula satu sahaja. Untung bersih, nak cari untung bersih, kamu guna untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okay, boleh bagi contoh hasil tak? Apa hasil yang kita ada? Hasil. Company earn what? Dividend, betul. Modal, tidak. Modal tu equity. Sewa diterima, betul. Saya terima sewa. Saya terima discount, betul. Terima commission, betul. Boleh tak saya cakap gaji tu hasil? Adakah gaji hasil? Saya dapat gaji, so it's hasil. No. Gaji diterima. Adakah company terima gaji? Tak adalah.
Company cuma bayar gaji. Faedah atas simpanan, betul. Faedah atas simpanan tetap. Okey, dan belanja, apakah contoh belanja? Gaji, okey, betul. Gaji belanja, kita bayar. Kita bayar kadar bayaran, bil air, bil elektrik, susut nilai, diskaun diberi, sewa, insurans, betul. Okey, then sometimes kadang-kadang sewa tu boleh jadi hasil, boleh jadi belanja. Macam mana kamu nak tahu itu sewa hasil ke belanja? How to see? Boleh juga kan sewa hasil, boleh juga sewa belanja. Diterima, okay, good. First point is you see the name, tengok nama. Kalau sewa diterima, itu adalah hasil. Tapi kalau dia cakap sewa saja, hanya sewa, normally belanja. Okay, dan satu lagi adalah tengok kredit dan debit. So hasil mesti sebelah mana? AB, LEH. H sebelah kredit. Belanja sebelah debit. Yes, that's why kita kena buat imbangan duga. When we calculate, student ask, bila kita kira kos jualan, kita perlu Audi. Always need Audi. Tapi kena tengok soalan. Kalau soalan tak ada angkutan masuk dan kita tak masuk. Okay? Semua benda dalam sini, bukan semua ada punya. Not necessary we have pulangan jualan. Not necessary we have Audi. Tak semestinya. Kalau ada, kita bagi. Kalau tak ada, just blanket. Contoh macam soalan tadi. Tak ada pulangan jualan dan kita tak masuk. So, jualan bersih sama dengan jualan saja. Faham? Okay, faham So, sekarang cikgu nak bagi kamu soalan. It's a full set question untuk perdagangan dan untung rugi. Okay, cikgu nak ajar kamu satu benda. Macam mana kamu nak label. Label tu sangat penting. Okay, ingat satu benda. Belanja am itu apa? Just belanja lah. Like, means kalau dia tak masuk kategori apa-apa, tapi dia adalah satu belanja, then we just put in there. Macam general, ingat. Like photostat ke, apa ke, then we just put there. Sewa dibayar which category? Belanja. Sewa dibayar adalah belanja. Okay, so please see here. Ini sama imbangan duga. This is not imbangan duga, but you need to label also. Okay, kamu kena ingat formula short form. Untung kasa sama dengan jualan bersih, tolak kos jualan. Okay? Lepas tu untung bersih sama dengan apa? Untung bersih sama dengan untung kasa tambah hasil tolak belanja. Okay, so sini saya cuma nak kamu tulis apa beza gaji diterima. Okay, I repeat, kita tak ada gaji diterima. Company tak ada gaji sebab company bukan orang. Ingat? Company bukan orang, company tak ada gaji diterima. Tapi company ada gaji diberi. Company bayar gaji. Okey tak? Kalau bos yang ambil, itu adalah gaji diberi juga. Kenapa? Kenapa bos dapat gaji bukan gaji diterima? Sebab bos dengan company is the same thing. Sama ke? Bos tu company, company tu bos. Sama ke tak sama? Blank sudah. Bos dengan company tidak sama. Please show me the previous question. Maybe later you can see the video again. Okay? Okay, so sini cikgu nak kamu ingat ini dua. Just a short memorize for the formula. Just a 5 second. Please memorize first. Untung kasa sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Untung bersih sama dengan untung kasa tambah hasil tolak belanja. So, kamu ada 4 benda kena label. Jualan bersih, kos jualan, hasil belanja. Okay, so sekarang cikgu nak tanya. Jualan tu kategori mana satu?
1, 2, 3, 4. Which one? JB, KJ ke H ke belanja? Jualan. Jualan adalah kategori jualan bersih. Kenapa? Sebab memang dalam formula jualan bersih kan? Okey, dan belian? Belian dalam belian dalam mana? Which formula got belian? Kos jualan. Yes, belian adalah dalam kos jualan. That's why I ask you to memorize lah. Masih ingat kan? Inventory awal, tambah belian bersih, tambah Audi, tolak inventory akhir. That's why belian dalam kos jualan. Inventory awal, January 1, kos jualan. Yes, dalam kos jualan. Inventory akhir, kos jualan. Betul. Okay, pulangan keluar. Apa tu pulangan keluar? Okay, kamu boleh ingat itu story. Pulangan keluar maksudnya kamu pulang barang keluar daripada kedai kamu. So, maksudnya bila saya keluar, saya pulang ini saya keluar. Maksudnya apabila saya beli barang. Okay, saya beli barang, saya pulang keluar. Barang tu kepada pembekal. Okay, so it's pulangan belian. So, kalau ini pulangan belian, let's label. This is pulangan belian. Pulangan belian adalah kategori apa? Belian bersih. So, belian bersih kategori mana? Belian bersih kos jualan. Betul. Okay, we just make it simple lah. Jangan speed terlalu banyak barang. Okay, sewa. Kedai bayar sewa. Ini masuk kategori mana? Kedai bayar, we pay the rental fee. So, belanja. Okay, pulangan masuk adalah pulangan yang dipulang masuk ke kedai kita. Maksudnya apabila saya jual. When we sell, the customer return back. So, the stock come back to my shop. Kita jual, barang masuk ke kedai saya. So, pulangan jualan. Pulangan jualan kategori apa? Sama dengan jualan kan? Jualan tolak pulangan jualan. So, it's jualan bersih. Okay, kategori jualan bersih. Kadar bayaran? Bil air, bil elektrik. Kita bayar bil air, bil elektrik untuk apa? Sebagai belanja. Okay, belanja. Okay, angkutan masuk. Angkutan masuk tu macam Audi punya A kan? So, kategori kos jualan. Betul. Gaji. We pay gaji for what? Kita bayar gaji untuk belanja. B. Bukan. Diskaun diberi. Saya beri diskaun, saya rugi. So, belanja. Tapi saya terima commission. Company terima commission. Belanja ke? Company terima duit. Hasil. Betul. Hasil. Insurance. Insurance ini bukan insurance atas belian. Just a normal insurance. Belanja. Yes. Insurance tu kamu kena take note lah. Kecuali dia cakap insurans atas belian, kita masuk dalam kos jualan. Okay, after we label so many things, let's write the title. Okay, saya tulis short form. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. Exam boleh tulis short form tak? Tak boleh lah. This is just for practice. Okay, just for practice. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. You wish to, if let's say can write short form, we can save a lot of time. Tapi, kamu rasa cikgu faham ke? Bukan semua orang punya short form sama. Okay, so let's say, what is my first thing? First thing I want to do what? First thing saya nak cari untung kasar. So, untung kasar kena buat jualan bersih, betul. Okay, kita cari jualan bersih. Jualan bersih sama dengan jualan 331350. And then, jualan buat apa? Jualan tolak. Tolak siapa? Pulangan jualan. Okay, pulangan jualan mana?
pulangan masuk. That's why kenapa saya tulis sini. Saya tulis sini JB supaya kamu nampak. JB, JB. Okay, jualan tolak pulangan jualan. So jawapan berapa? 328,410. Okay, betul. So this is my jualan bersih. Okay, lepas dapat jualan bersih, kita nak cari apa? Untuk cari untung kasar. Jualan bersih, kita nak tolak kos jualan. Okay, let's see. Tolak kos jualan. Jualan bersih, tolak kos jualan, cari untung bersih. Wah, kos jualan panjang. Masih ingat tak panjang dia macam mana? Inventory awal tambah belian bersih. Betul? Okay, I think I label for you first. Yang kos jualan ingat. Okay, ini semua KJ ya. Inventory awal tambah belian bersih. Write down here first. Tambah bracket belian bersih tambah Audi. Tolak inventory akhir. Okay, nampak tak kenapa saya letak bracket? Why I put bracket here? Sebab ini kena buat sama-sama. This one need to plus together. Buat ini baru kita tambah inventory awal. Okay, so ini inventory awal, kamu kena ingat account ini mesti kamu buat macam matematik. Sini sudah ada orang. Tapi saya nak kira kos jualan. Boleh tak saya letak inventory awal dalam kolom 1 sini? Tak boleh. Sini ada sudah nombor. So kita kena guna kolom kedua. Inventory awal 38280. Letak dulu sini kolom kedua. Baru kita kira ini. Belian bersih tambah Audi. Okay, belian bersih adalah belian. Belian 255900. Lepas tu kita kena tolak pulangan belian. Tolak pulangan belian 5,004. Okay, dan kita tolak. Berapakah belian bersih saya? Belian tolak pulangan belian. $250,500. Okay, by the way, boleh tak saya masuk ke kolom kedua? I put this one in column number 2. No. Kenapa? Sebab saya belum lagi siap dengan Audi. Yes. BB dengan Audi kena tambah dulu. Okay, Audi ada siapa? Audi ada angkutan masuk. Okay, angkutan masuk 3060. Oh, pulangan keluar. Boleh juga actually. Pulangan belian, pulangan keluar sama ni maksud dia. So, kamu letak pulangan belian pun boleh. Okay, so belian tambah angkutan masuk dapat 253,560. What is this? Apakah nilai ini? Kos belian, yes. Belian tambah Audi, ini adalah kos belian. Okay, kos masa saya beli barang. Saya beli tambah shipping fee, itu kos belian. Okay, tapi tak tulis pun tak apalah. Tak ada tolak markah, ingat. Okay, tapi sini saya tulis bagi kamu, ini kos belian. Okay, lepas tu, baru kita tambah. Lepas dapat kos belian, tambah inventory awal. So, berapakah nilai saya? Inventory awal tambah kos belian. What do you get? $291,840. Okay, what is this? Ini adalah kos barang untuk dijual. Yes. Maksud dia,
Inventory awal tambah dengan kos belian adalah kos barang untuk dijual. Okay, ini tambah ini. These two. Tapi lepas dapat ni kita siap sudah ke? Belum. Kita kena tolak inventory akhir. Don't forget Okay, kita kena tolak inventory akhir. Okay, tolak inventory akhir. Which is 35190. 35190. So cari kita punya cost jualan. So ini tolak ni 256650. Yes, betul. Cost jualan. Okay, then dapat jualan besi. Ini jualan besi, dapat cost jualan. Apa kamu buat? Jualan besi kena tolak cost jualan. This minus this. Okay, so saya kena letak bracket. Sebab kalau tolak memang bracket. Okay, so ini tolak ini. Berapakah untung kasar cikgu? $71760. Betul. So ini adalah untung kasar. This one. So saya highlightkan. So do you see? Paling susah adalah kos jualan. Tapi susah dia bukan susah sangat. Tapi kamu kena hafal. So this one consider full set already lah. So kamu letak inventory awal tambah kos belian tolak inventory akhir. Dapat kos jualan. Then kos belian yang susah sebab kos belian adalah belian tambah Audi. Okay, after this we done already ya? No, kita kena buat apa? Tambah hasil tolak belanja. Okay, berapa hasil? Satu sahaja, one only ya. So tambah hasil, kamu kena tulislah hasil. Okay, hasil ada satu saja, yaitu commission diterima. H. 1950. Okay, satu saja saya guna kolom satu. Tapi kalau banyak, mana kita letak? Adakah kolom satu ataupun kolom dua atau kolom tiga? Kalau banyak hasil. Kolom 2. Kenapa? Sebab saya nak tahu jumlah hasil saya berapa. So saya kena buat kolom 2. Tapi satu saja, so saya masuk kolom pertama. So sini nilai 73 berapa? 73710. Okay, lepas tu kita kena tolak. Tolak siapa? Tolak belanja. Okay, belanja kita ada apa? Belanja ada sewa. Sewa kedai. Tapi belanja ada banyak ni. Banyak belanja. Bolehkah saya letak kolom pertama? First column. Cannot. We need to use second column. Sebab saya nak cari jumlah juga. Okay, sewa kedai 14400. Okay, lepas tu apa lagi? Kadar bayaran 12300. Bil air, bil elektrik 13200. 123, sorry. 12300. Okay, lepas tu gaji pekerja 28200. Gaji pekerja 28200. Okay, and then discount diberi 480. Discount diberi 480. Last one. Insurance 2880. 28800.
Okay, cuba kamu cari berapakah jumlah belanja saya. Find out. $58260. Is it? 59260. Kenapa dua ni? 58260. 58. Yes, I also get 58. 58. Ni 360. 260. 260. Okay, ini belanja sebab tolak. Kita nak cari untung besi, so saya kena tekan bracket 58260. Oh, typo. Okay, so sekarang boleh cari untung bersih tak? Berapa untung bersih? Hasil tolak belanja. Ini tolak ni. 15450. Yes. Okay, tolak. So ini positif, so untung ke rugi? Kalau positif, maksudnya hasil melebihi belanja. Untung bersih. Okay, betul. Okay, can we do one more question? Boleh lagi tak? Yes, Okay, we try one more question. Tapi ada siapa nak screenshot tak? You want to screenshot? Okay, saya pergi sini atas dulu. Let's say I want to screenshot, you can screenshot now. Sampai untung kasar. Sudah. Okay, go down. Sampai untung bersih. You done copy. Okay, good. Tapi yang lain mungkin tak sempat. Okay, so now I go to the question 2. Question 3. Soalan 3. Okay, soalan 3 dia bagi kamu laju macam ni. So, cikgu nak kamu lukis dulu. 3 barisan, 1 garis. 3 rows, 1 column. Kenapa? Sebab nanti kamu akan blur. So many number, so many row. Okay, 3 garisan, 3 baris, 1 garisan. Okay, sudah. Okay, sekarang cikgu nak kamu label juga. Apa yang kita kena label? Kita kena label jualan bersih. Lepas tu label apa lagi? Jualan bersih, kos jualan, hasil belanja. Yes, 4 things only ya. Tapi sini ada banyak yang tak penting. Tak payah masuk banyak. Okay, kalau kamu nampak asset, kamu nampak liability, kamu nampak equity, macam mana? Potong. Jangan buat sebab kita tak perlu buat situ. Okay? Okay, so modal awal. Modal awal perlu kita masuk dalam mana-mana tak? Ini macam bukan. Ini equity. Yes, so jangan buat. Potong dia. Kadar bayaran masuk mana? Belanja. Yes, because it's bill air, bill elektrik. Okay, belanja. Faedah atas pinjaman. Maksudnya kita pinjam duit, kita kena bayar faedah. We pay for the interest. Belanja. Okay, betul. Belanja. Inventory awal masuk mana? Looks so familiar. Kos jualan. Okay, ini kos jualan. Ambilan masuk mana? Macam tak ada pun. Cancel. Yes, ini PKK punya. Ini equity ya. Belian masuk mana? Kos jualan. Yes, belian masuk kos jualan. And then jualan? Jualan masuk mana? Jualan bersih. JB. Okay, betul. JB. Gaji masuk mana? Belanja. Okay, betul. Gaji masuk belanja. Insurans masuk mana? Insurans kita masuk hasil. No, kita bayar insurans. Bukan kita terima insurans. Okay, belanja. ABB? Account belum bayar. Ini masuk PKK punya. So, tak masuk sini. Potong. Sewa diterima. Hasil. Okay, we receive. So, hasil.
Hutang lapuk. Customer sudah lari diri lah. So kita untung ke kita rugi? Rugi. Rugi so belanja. Dia lari diri sudah. Alat tulis. Kan ada juga student cakap, cikgu alat tulis bukan aset ke? Kenapa dia bukan aset? Sebab alat tulis tu adalah pen. Kan? Pen pembaris. Adakah kamu simpan pen kamu 2 tahun, 20 tahun? Lepas 20 tahun boleh jual balik ke? Ada orang nak beli ke? Tak ada. Yes. Okay, so ini adalah belanja. And then commission diterima. Kita terima commission, kita untung, hasil. Duty atas belian. Look so familiar. Duty atas belian. Audi. Audi masuk mana? Kos jualan. Perabot. Perabot bukan. Ini aset. Cancel. PKK ingat. Pulangan jualan. Pulangan jualan mestilah dengan jualan bersih. Premis. Cancel. Okay, premis pun cancel. Asset. ABT. Account belum terima. Cancel. Bank. Cancel. Ini asset. Tunai. Cancel. Ini asset. Promosi. Belanja. Sebab promosi tu macam kita buat iklan. Kita nak promote kita punya barang. So kita kena bayar promosi kepada iklan ke apa. Okay, pinjaman. Cancel. Itu apa? Liability. Alatan pejabat. Ini pun cancel. Asset. Pulangan keluar tu pulangan apa? Pulangan keluar pulangan belian. Pulangan belian kategori mana? Pulangan belian of course is same as belian. Kos jualan. Okay, hutang lapuk terpuli maksudnya apa? Hutang lapuk belanja. Tapi dia balik. Dia datang bayar balik. So maksudnya kita untung hasil. Hutang lapuk belanja. Tapi hutang lapuk terpuli hasil. Okay, apa tu inventory akhir? Kos jualan. Betul. Okay, now can we do? Boleh buat sudah kan? Okay, try to move down a bit. Okay, kita kena buat apur pagi tahun berakhir 31 Mac 2000X8. Okay, masih ingat first thing nak cari untung kasar. Untung kasar formula apa? Untung kasar, jualan bersih tolak kos jualan. So, cari jualan bersih dulu. Jualan bersih, JB. Okay, JB sini. JB sini. Okay, so kita nak buat JB guna formula. Jualan tolak pulangan jualan. Okay, use first column sebab tak ada orang sudah. So, jualan berapa? Jualan 65200. Tolak pulangan jualan 260. So, jualan bersih cikgu adalah tolak ni. 64940. Okay, thank you. So, ini jualan bersih. Okay, lepas dapat jualan bersih, kita nak cari apa? What we are going to find? Kos jualan, betul. Kita nak tolak kos jualan. Okay, tolak kos jualan formula apa? Inventory awal tambah, we put where first? Inventory awal tambah, so kita letak sebelah kolom kedua. Mana tu inventory awal? Inventory awal, here. Sini. Inventory awal 5,006. 5,006. Okay, tambah dengan apa? Tambah dengan kos belian. Kos belian formula apa? Belian bersih tolak pulangan belian tambah Audi. Okay, kita ada berapa Audi? You count first. How many Audi you have?
One only. Okay, one only. Betul lah? One only. Okay, so belian tolak pulangan belian tambah Audi. So use first column. Sebab semua kena buat dulu. So belian 36400. Then kita tolak pulangan belian. Pulangan belian, mana pulangan belian saya? Saya label salah, bukan ni. Where is my pulangan belian? Ada pulangan belian tak? Pulangan belian, oh ada sini. 360 ya, 360. Just now I label pulangan jualan pula. Okay, pulangan belian. Lepas kita tolak dapat 36040. Ini adalah belian bersih. Dan tambah Audi. Sebab satu saja. So we just plus duty atas belian. 520. Okay, so ini tambah ni. 36560. Which column I should put? Ini sudah siap kan? Kita nak tambah dengan inventory awal lah. So kita masuk kolom kedua. This is cost belian. Okay, so dapat cost belian, kita kena tambah dengan inventory awal. Inventory awal tambah cost belian. Ini dua berapa? 42160. What is this? Cost belian tambah inventory awal. KBUD, cost barang untuk dijual. Okay, then final, you get KBUD, kamu kena tolak inventory akhir. Berapakah inventory akhir saya? Inventory akhir, oh maklumat teman, 6001 last ha? 6001. Okay, cari cost jualan. Ini tolak ni. $36060. Okay, so ini apa? Last punya cost jualan. Okay, so cost jualan kita sudah dapat. Boleh kita cari untung kasar. Okay, jualan bersih tolak cost jualan. Ini tolak ini. What you get? 28880. This is untung kasar. Okay, lepas dapat untung kasar, kita nak cari hasil dan tolak belanja. Okay, tengok hasil dulu. Hasil ada 1, 2, 3. Ada 3 hasil. Macam mana kita buat? Ada 3 hasil, kita kena letak kolom mana? 1, 2 ke 3. Number 2, middle lah. Sebab ada banyak hasil. Okay, so hasil kita ada yang pertama, sewa diterima. Sewa diterima 3,006, 3,006. And then commission diterima 820. Last one, hutang lapuk terpuli 700. Okay, so 3 hasil ini jumlah berapa? Jumlah hasil 5120. Correct? Why got 3004? 5120 Okay, so ini adalah jumlah hasil saya. Typo again Okay, so tapi jangan lupa tambah untung kasar tambah dulu dengan hasil. So berapa? Untung kasar tambah dengan hasil 34,000. Okay, 34,000.
Okay, jangan kamu lupa, kamu kena tolak lagi belanja. You need to find belanja lagi. Okay, cari belanja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 belanja. Okay, belanja. Okay, belanja kita yang pertama. Kadar bayaran 870. Kadar bayaran 870. Ya, lepas tu faedah atas pinjaman 640. And then gaji 12.000. Insurans 960. Hutang lapuk 270. Alat tulis 120. Okay, last one, promosi. Promosi 990. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 betul. So, berapakah jumlah belanja cikgu? 15,850. Okay. So, berapakah untung bersih? Hasil tolak belanja dapat untung bersih. This minus this. Ini tolak ni. 18,150. Okay, what is this? Untung bersih. Bukan rugi ya. Kalau negatif, baru rugi. Okay, I give you a screenshot first. Siapa tak sempat, boleh screenshot. Okay, dari atas dulu. Kamu boleh screenshot jawapan sini. Okay, wait. Lepas tu saya turun. Okay, untuk untung bersih. Okay, so cikgu nak tanya. Lepas kelas ini, berapa orang suka kelas ini? Do you like this class? Siapa yang lepas kelas ini kamu rasa like, wah, so easy already. Actually, dia punya formula macam senang, pendek. Wah, thank you. So many like ya. Okay, then cikgu nak tanya, berapa orang nak dapat A dalam SPM? Of course, right? Okay, siapa rasa sini account tu susah? Anyone here is feel that account is so difficult? A bit before. So now it's okay already. Good. Lepas kamu try, actually senang pula. Yes, betul. It's actually very easy. Okay, then, do you want to get Q&A, free Q&A with teacher? Means that you can try, you can ask teacher question, even though you don't understand. If faham already becomes senang, yes. Okay, you want to get, of course, right? So actually teacher is having a monthly online class. Okay, so some of the students is here already, but I think some of you don't know about this one. Ada yang first time kan? Siapa yang first time? You can see. This is our monthly online tuition every week. Setiap minggu. This is a timetable lah. Okay, kamu boleh screenshot. And then maybe you think that, teacher, I cannot join lah because the time is clash. Ada tak student macam ni? Memang ada, sebab sekarang sudah pertengahan tahun. And then no worry, even though you cannot join the time that stated here, you still can watch the video. Boleh tengok video juga. Okay, ini video dengan free class video sama tak? For the student that join my class, you will know that it's totally different question, right? Saya akan bagi kamu nota and then tak sama dengan soalan yang bincang dalam free class. It's step by step, subtopic by subtopic. Okay, then what you will get from the class? Apa yang kamu dapat?
So first, live class every week. How to join? You see first, what you will get. Lepas kamu dapat live class every week, you can ask teacher like today lah, Zoom class, 1 jam 30 minutes. And then you will get private video for every class, unlimited replay. Maksudnya kalau kamu tak faham, boleh tengok balik. Just replay until you understand. Ataupun tak dapat join class pada masa tu, boleh juga tengok bila-bila. Okay, you can see midnight lah, you can see petang lah, or morning lah, early morning lah. It's up to you. So the time is managed by yourself. Okay. Third things is you get worksheet. Okay, you get worksheet and you get notes. You want pelarasan? Now actually our class is entering pelarasan already, Form 4 class. Okay, then you get personal one-to-one Q&A. Maksudnya kalau kamu ada soalan, just take picture and ask. Okay, take picture and ask teacher for free. And then kamu dapat juga exam question punya pattern, and then you can practice for it so that you can easily answer in exam. And then kamu dapat teknik macam mana score A juga lah. Like how I will give you some easy notes for you to revise. Okay, so ini adalah review untuk student yang join last year, my account last year. I got give some tips. And then many of them say that, wah, teacher punya tips memang tepat. Okay, and then some they can understand well, they can answer well. Even a lot of them got A also. Yang dapat A. This one is a student that joined my class from last year. Okay, dari last year, first class dia sudah join. And then dia dapat 98 dalam account. Do you want to get like this? Form 4 student? Nak tak? This one is last year dia Form 4 lah. Form 4 dapat 98. Oh, it's a very good result. Even though only online class. Bukan physical class pun dia dapat. Okay, another one is never join for live class. Dia tak pernah join live class sebab dia memang master clash. So dia cuma tengok video. She just watch all the video and she go for test. She get 97. Before join is 69. After join 97. Good or not? This one also last year punya. This year dia Form 5 sudah lah. So you are Form 5 student. You can join for Form 5 class. Okay, then asrama student pun boleh join. Kenapa? Sebab saya cakap, kita ada video. Kamu boleh tengok video bila-bila saja. Okay, I got one student very shocked because she buy 10 videos. 10 video, 3 hari, habis. Wow, it's really up to you. Ada student cakap, mungkin ke 3 bulan boleh habis Form 4 punya topik? It's up to you, basically. It's up to you. So, kalau kamu nak, boleh juga beli Form 4 punya video. Satu kaligus 1 bulan habiskan. Boleh juga. Okay, it's not really a lot. Tak banyak punya. Okay, then, this is take picture and ask teacher question. Siapa nak tahu harga dia? You want to know the price? Teacher ada YouTube ke? Ada. SPM Malaysia. You just type SPM Malaysia, dapat nampak sudah. Who want to know the price for the money online tuition? Siapa berminat? Okay, ada juga yang berminat. So, how much is my price? Before that, let's see first. Normal tuition, is it 60 to 90? Ada tak kamu pernah join tuition dekat luar? Yes, right. So some maybe up to 100, 200. Okay, ada juga yang mahal. Tapi berapakah tuition cikgu? Is it 90? No. Is it 60? No. 40? No. It's only 35 ringgit for one subject. Okay, satu subjek 35 ringgit sahaja. You will get everything included. You can ask teacher question. Okay, kamu boleh tanya cikgu soalan, dapat nota, setiap minggu ada kelas. And then it's follow the syllabus. Of course, kalau kamu cakap, cikgu saya nak beli video boleh tak? Beli. Boleh beli juga. Then how? How to register? Screenshot this page. Screenshot this page. You can ask teacher in Telegram.
register with teacher in Telegram or WhatsApp. Okay, or you can copy down my number. Form 4, 35. Form 4 account 35. Form 5 account 35 is different class lah. Okay, class yang berlainan masa dia, and then different notes also. Okay, then maybe you want to buy video, you can ask teacher. What do you mean by stop posting YouTube video? You mean for the free one? Free punya ada juga. Free and money class is different, totally different. Okay, the lesson also different, the question discussed also different. Okay, so it's different thing, but for free one is not full set. Kita mungkin cuma bincang apa, tapi kita tak bincang PKK, like that. Understand? So this is my student also review for this year student. Siapa yang pernah join saya punya class this year? Sebelum exam, sebelum dia join class memang dia fail punya. It is for maths class lah. Okay, tapi selepas dia join, dia dapat pass untuk matematik dan juga maths. It's really a shock for her lah. Okay. Then another one actually I didn't put here that she get A by just watching video. So itu pun sangat shock. This is a student that get marks, very high marks in maths and MS by joining online class also. Okay, so I hope you want, if you let's say you want to join my tuition class, please contact teacher now, take action now for next month registration. Okay. So thank you class. See you next time. Bye-bye.